Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya daripada kumpulan 6 bersama beberapa orang ahli kumpulan saya akan membentangkan tajuk yang bertajuk istihsan dan istishab. Pertama sekali saya akan memperkenalkan nama saya ialah Nur Aisyah binti Muhammad Rahizat, kad matrik I183-03349. Kita lihat pada slide pengenalan. Istihsan dan istishab adalah merupakan dua sumber yang terdapat dalam sumber tambahan yang digunakan oleh para ulama untuk mengeluarkan sesuatu hukum yang baru apabila mereka temui sesuatu perkara yang berlaku. Dua sumber tambahan ini juga digunakan apabila mereka tidak temui dengan dalil khusus yang berkaitan dengannya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Kiranya istihsan dan istishab ini wujud sebagai sumber tambahan bukanlah hanya sebab-sebab suka-suka, tetapi terdapat sebab tertentu kerana para ulama tidak dapat mengeluarkan hukum terhadap sesuatu perkara yang berlaku berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Apabila mereka tidak dapat temui, mereka terpaksa mengeluarkan hukum berdasarkan istihsan dan istihsab yang merupakan sumber tambahan inilah. Seterusnya kita lihat pada definisi istihsan dan istishab dari segi bahasa dan dari segi istilah. Definisi istihsan dari segi bahasa ialah menjadikan sesuatu perkara itu sebagai benda yang baik. Dari segi istilah pula adalah berpaling daripada hukum yang ditetapkan oleh sesuatu dalil kepada hukum lain yang telah ditetapkan oleh dalil yang lebih kuat. Seterusnya adalah definisi istishab berdasarkan dari segi bahasa adalah meminta atau mengajak untuk berkawan dan berdamping. Definisi istishab dari segi istilah pula adalah sesuatu perkara yang kekal dan berterusan hukumnya atau keadaannya sehingga terdapat bukti yang mampu mengubahnya. Seterusnya, kita lihat pada slide kehujahan istihsan dan istishab. Berdasar kehujahan istihsan ini, pada slide ni, first adalah berkaitan dengan istihsan. Kita dapat lihat terdapat ulama yang bersetuju dan terdapat ulama yang tidak bersetuju dengan istihsan ini. Antara ulama yang bersetuju ialah mazhab Hanafi, mazhab Maliki dan mazhab Hanbali. Hal ini kerana memperbolehkan atas dasar istihsan masih berdasarkan kias dan kemaslahatan hidup manusia. Manakala ulama yang tidak bersetuju pula dengan istihsan ini ialah mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Menurut nukilan Imam Syafi'i, sesiapa yang melakukan istihsan adalah berseronok-seronok dan berkata mengikut hawa nafsu. Mengapa Imam Al-Syafi'i menolak istihsan? Sebabnya Imam Al-Syafi'i ada menyebut bahawa istihsan merupakan satu bentuk talazus, iaitu bersenang-senang. Jika istihsan dibenarkan kepada seseorang dalam urusan agama, nescaya ia akan diharuskan untuk setiap yang berakal di luar bidang ilmu dan diharuskan pula untuk mensyariatkan perkara agama dalam setiap bab dan setiap orang akhirnya akan mensyariatkan agama untuk mereka sendiri. Pasal ni boleh rujuk dalam Al-Risalah halaman 507. Maka difahami daripada kata-kata Imam Al-Syafi'i ini, istihsan yang beliau tolak ialah istihsan berdasarkan akal semata-mata dan hawa nafsu dan tidak mempunyai sandaran dalil syarak. Mengapa Imam Al-Syafi'i menolak istihsan? Sebabnya Imam Al-Syafi'i ada menyebut bahawa istihsan merupakan satu bentuk talazus, iaitu bersenang-senang. Jika istihsan dibenarkan kepada seseorang dalam urusan agama, nescaya ia akan diharuskan untuk setiap yang berakal di luar bidang ilmu dan diharuskan pula untuk mensyariatkan perkara agama dalam setiap bab dan setiap orang akhirnya akan mensyariatkan agama untuk mereka sendiri.
Pasal ni boleh rujuk dalam Al-Risalah halaman 507. Maka difahami daripada kata-kata Imam Al-Syafi'i ini, istihsan yang beliau tolak ialah istihsan berdasarkan akal semata-mata dan hawa nafsu dan tidak mempunyai sandaran dalil syarak. So inilah kehujahan istihsan yang dikeluarkan oleh para ulama yang bersetuju dan yang tidak bersetuju berdasarkan istihsan. Terima kasih diucapkan kepada rakan saya sebentar tadi. Saya Abdul Rahman bin Abu Bakar, nombor metrik I183033343, akan menyambungkan perbentangan di bawah bahagian dalil Al-Quran dan Hadis. Ulama berpandukan dalil dari Al-Quran dan Hadis sebagai hujah mengeluarkan hukum. Dalam hukum istihsan, ulama yang menerima istihsan sebagai salah satu sumber rujukan hukum syarak berdasarkan dalil-dalil berikut. Antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Zumar ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Maksudnya, yang berusaha mendengar perkataan-perkataan yang sampai kepadanya, lalu mereka memilih dan menurut perkara yang sebaik-baiknya, yakni pada segi hukum agama. Mereka itulah orang-orang yang diberi hidayah petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang berakal sempurna. Seterusnya Allah Azza wa Jalla berfirman lagi dalam surah yang sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul adzabu baghtatan wa antum la tash'urun. Min qabli an ya'tiyakumul adzabu baghtatan wa antum la tash'urun. Maksudnya, dan turutlah Al-Quran sebaik-baik, yakni panduan hidup yang diturunkan kepada kamu daripada Tuhan kamu sebelum kamu didatangi azab secara mengejut sedang kamu tidak menyedarinya. Kedua-dua ayat ini menunjukkan keharusan menggunakan istihsan dalam semua keadaan, termasuk juga sebagai sumber hukum syarak. Ayat yang pertama memuji orang-orang mengikut perkataan-perkataan yang baik, manakala ayat yang kedua menyuruh supaya kita mengikuti perkara yang terbaik. Pujian dan suruhan ini menunjukkan keharusan menggunakan istihsan kerana istihsan ialah sumber hukum yang terbaik daripada beberapa dalil yang bertentangan di antara satu dengan yang lain. Untuk dalil daripada hadis, Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan, "Fama ra'al muslimuna hasanan fahuwa 'indallahi hasanun wa ma ra'au sayyi'an fahuwa 'indallahi syai'in." Maksudnya, apa yang dilihat baik oleh fuqaha, yakni muslimin, maka baiklah di sisi Allah. Apa yang dilihat buruk oleh mereka, maka buruklah ia di sisi Allah. Hadis Ahmad. Hadis ini menjelaskan apa sahaja yang dilihat baik oleh ulama, maka ia boleh diamalkan. Manakala sebaliknya, perkara yang dilihat buruk oleh ulama, maka ia mesti ditinggalkan. Pengesahan baik buruk sesuatu perkara perlulah diputuskan oleh para ulama kerana jika dibiarkan kepada individu sahaja, apatah lagi yang tidak berkelayakan, sudah pasti syariat Islam akan menjadi kacau bilau. Pada zaman sekarang, khususnya di Malaysia, pengesahan ini boleh diputuskan oleh institusi berautoriti seperti Jabatan Mufti Negeri-Negeri. Untuk istishab, majoriti ulama bersependapat wajib beramal dengan istishab berdasarkan hukum asal, iaitu
sesuatu perkara kekal dan berterusan hukumnya atau keadaannya sehingga ada bukti yang mengubahnya. Walau bagaimanapun, hukum istishab juga turut mempunyai perselisihan pendapat antara ulama sehingga terjadi tiga pendapat. Antaranya ialah yang pertama, pendapat majoriti ulama mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali dan sebahagian kecil ulama Hanafi. Mereka mengatakan al-istishab sebagai hujah sama ada pada nafi atau isbat. Sebagai contoh, orang yang hilang dan tidak diketahui sama ada dia hidup atau mati, dia dihukum masih hidup berdasarkan istishab sehingga ada bukti yang menunjukkan kematiannya. Selagi tiada bukti berkenaan kematiannya, maka ia dihukum masih hidup dan baginya hak-hak sebagaimana orang yang hidup, seperti ia berhak mendapat harta pusaka dari harta peninggalan pewarisnya yang telah mati, berhak ke atas wasiat dan berhak terhadap harta yang diwakafkan kepadanya. Selain itu, dikekalkan harta yang berada dalam miliknya dan tidak boleh diambil oleh pewarisnya sebagai pusaka. Bukan itu sahaja, malahan jika dia sudah berkahwin, maka isterinya tidak harus berkahwin dengan lelaki lain selagi tiada dalil kematiannya atau dihukum oleh qadi sebagai seorang yang telah mati. Hak-haknya seperti itu dikekalkan berdasarkan istishab. Ini bermakna seseorang yang dikatakan hilang atau tidak tahu sama ada dia tu masih hidup ataupun tidak, maka dia dihukum masih hidup dan dia masih ada hak ke atas hak harta-harta yang sedia ada pada dirinya ataupun hak-hak yang dia akan dapat, sepertinya harta pusaka, harta wasiat dan harta-harta yang lain. Seterusnya, pendapat mazhab yang kedua, pendapat segelintir ulama Hanafi yang terkemudian. Ulama ini berpendapat al-istishab hanya sebagai hujah pada nafi sahaja, tetapi tidak pada isbat. Contohnya, dihukum lepas daripada taklif sehingga ada dalil yang menunjukkan ditaklifkan. Sebagai contoh yang mudah, orang yang hilang dihukum masih hidup berdasarkan al-istishab. Justru itu dikekalkan segala haknya yang wujud sebelum dia hilang. Harta bendanya yang masih dianggap miliknya dan isteri masih tetap berada dalam tanggungjawabnya sampai ada bukti yang menunjukkan kematiannya ataupun qadi menghukumkan kematiannya. Namun, ia tidak berhak mendapatkan hak-hak yang baru selama mana dia dalam masa gaibnya atau kehilangannya, dan dia juga tidak berhak mewarisi harta peninggalan ahli warisnya yang telah meninggal dunia, kerana hidupnya orang yang hilang itu ditetapkan berdasarkan anggapan hukum, bukan hidup yang hakiki. Oleh itu, dia hanya dapat mempertahankan hak dirinya tetapi tidak layak untuk mendapat hak dari orang lain kerana istishab di sisi mereka tidak layak menjadi hujah bagi penetapan hak-hak baru. Ini bermakna seseorang yang dikatakan gaib ataupun tidak dibuktikan kematiannya, maka dia berhak ke atas harta-harta yang sedia ada dan tidak berhak ke atas harta-harta yang baru, contohnya harta pusaka, harta wasiat dan lain-lain. Yang terakhir, mazhab. Pada pendapat mazhab majoriti ulama Hanafi dan sebahagian daripada ulama Al-Kalam, mereka berpendapat al-istishab tidak dianggap sebagai hujah sama sekali. Hal ini kerana mereka berpendapat bahawa wujud sesuatu hukum tertentu pada masa yang lepas tidak semestinya kewujudan hukum itu berkekalan pada masa yang akan datang. Justru itu, menetapkan dengan berkekalan adalah suatu hukum yang tidak berasas dan tanpa dalil. Antara dalil yang menghujah hukum istishab ialah
dalil dari Al-Quran dan hadis. Dalil daripada Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul la ajidu fi ma awhiya ilayya muharraman ala ta'imin yatma'uhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahman khinzir fa innahu rijsun aw fisqan uhilla ghairillahi bihi faman ittara ghaira baghin wala 'adin fa inna rabbaka ghafurur rahim. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, aku tidak dapati dalam apa yang telah diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, melainkan kalau benda itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, kerana sesungguhnya ia adalah kotor. Surah Al-An'am ayat 145. Berdasarkan ayat tersebut, makanan yang diharamkan oleh Allah ialah bangkai, darah yang mengalir atau daging babi. Hal ini membuktikan bahawa selain daripada perkara-perkara yang disebutkan pada ayat di atas adalah kekal, harus dan tidak diharamkan oleh Allah. Jadi hukum ini kekal sehingga ada dalil yang menjadikan hukum itu berubah kepada yang sebaliknya, dan inilah al-istishab. Ulama menyatakan bahawa yang dimaksudkan dengan aku tidak dapati apa yang telah diwahyukan kepadaku atau ketiadaan dalil, ialah dibenarkan menerima kaedah istishab sebagai hujah. Seterusnya, dalil hadis bagi sumber hukum istishab. Berkenaan perkara ini, terdapat hadis meriwayatkan Abbad bin Tamim bahawa seorang lelaki mengadu kepada Rasulullah SAW tentang dirinya yang diganggu khayalan bahawa ada sesuatu, yakni hadas seperti kentut dalam solatnya. Maka jawab baginda, la yanfatil aw la yansarif hatta yasma'a sautan aw yajidu rihan. Maksudnya, janganlah lelaki itu beralih atau beredar daripada solat sehingga dia mendengar bunyi kentut atau mendapati ada bau. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis ini menjelaskan bahawa mengikut kaedah istishab, seseorang itu masih dianggap dalam keadaan bersuci sehinggalah dia benar-benar yakin wuduknya telah terbatal. Oleh itu, dia boleh meneruskan solatnya dan tidak perlu membatalkannya sehingga dia yakin yang dia telah terkentut. Hal ini yang dimaksudkan dengan makna istishab. Maka yang penting dalam isu ini ialah keyakinan bahawa memang ada hadas yang keluar lalu membatalkan wuduk dan solat. Jika tiada, maka kekallah hukum asal bahawa seseorang itu masih dalam keadaan suci. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Nur Anis Nadia binti Muhammad Fauzi, bernombor matrik I1830336. Hari ini saya akan membentangkan jenis-jenis istihsan. Jenis-jenis istihsan ada 6 dan hanya 5 daripada 6 tu saya akan terangkannya. Istihsan yang pertama ialah istihsan dengan nas, yang bermaksud berpaling daripada hukum yang sabit dengan nas umum kepada hukum lain kerana terdapat kewujudan mengenai nas atau dalil khusus yang menuntut perbezaan terhadap hukum tersebut. Sebagai contoh, dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang dahulu daripada kamu supaya kamu bertakwa. Surah ni menerangkan kewajipan berpuasa terhadap semua orang, terutama umat Islam, daripada makan dan minum. Hal ini kerana makan dan minum membatalkan rukun puasa, iaitu al-imsak, menahan diri daripada perkara yang membatalkannya. Namun, terdapat juga keadaan yang makan atau minum yang tidak sengaja tidak membatalkan puasa. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang bermaksud,
Sesiapa yang makan atau minum dalam keadaan terlupa sedangkan dia sedang berpuasa, maka janganlah dia berbuka puasa. Sesungguhnya itu hanyalah rezeki yang direzekikan Allah kepadanya. Hadis At-Tirmizi. Okay, ayat ni maksudnya seseorang yang sedang berpuasa tapi tak sengaja makan dan minum, puasanya masih valid dan boleh diteruskan lagi. Maka jelas di sini istihsan dengan nas membenarkan seseorang itu menyambung puasanya walaupun terbatal kerana perbuatan makan dan minum yang tidak sengaja itu. Seterusnya, istihsan dengan ijma' yang bermaksud berpaling daripada hukum yang sabit dengan kaedah umum kepada hukum lain yang merujuk kepada ijma' ulama' yang menuntut perbezaan hukum tersebut. Sebagai contoh, akad istiqna' iaitu tempah buat barang, pada asalnya ia tidak dibolehkan kerana ia suatu akad yang dibuat atas barang yang tiada. Hal ini kerana berakad dengan sesuatu benda yang tiada adalah dilarang kerana terdapat hadis yang bermaksud jangan kamu menjual barang yang tiada pada kamu. Namun menurut kaedah istihsan, ia diperbolehkan dan dikecualikan daripada kaedah umum yang berdasarkan ijma' ulama'. Hal ini kerana tempahan untuk membuat barang daripada perkara yang tiada adalah salah satu bentuk keperluan manusia dan tiada bantahan daripada ulama' sejak dulu hingga sekarang. Maksud dekat sini daripada perkara yang dilarang menjadi harus. Yang ketiga ialah istihsan dengan uruf atau adat yang bermaksud berpaling daripada hukum yang sabit dengan nas umum kepada hukum lain kerana uruf yang berlaku yang menuntut perbezaan hukum tersebut. Contohnya, menurut kaedah asal, sesuatu harta wakaf mestilah bersifat mu'abbad, kekal selamanya, iaitu harta tidak alih seperti tanah. Ini bererti harta boleh alih al-manqul, seperti wang atau buku tidak boleh diwakafkan kerana ia boleh rosak. Justru, ia tidak bersifat kekal. Tetapi apabila mengikut kepada istihsan dengan uruf atau adat, wang dan buku juga boleh diwakafkan. Yang dimaksudkan istihsan dengan uruf di sini ialah berpaling daripada hukum wakaf hendaklah bersifat kekal kepada hukum harusnya wakaf harta alih yang tidak kekal kerana uruf tersebut biasa dilakukan pada zaman ini. Maka istihsan dengan uruf atau adat membolehkan sesuatu perkara yang tidak boleh kepada boleh. Keempat ialah istihsan dengan darurat atau hajat yang bermaksud berpaling daripada hukum yang sabit dengan nas umum kepada hukum lain kerana darurat atau hajat yang berlaku yang menuntut perbezaan hukum tersebut. Sebagai contoh, menurut kias dan kaedah umum, bangkai atau najis yang jatuh dalam telaga menjadi kotor walaupun sebahagian air telah dibuang dan diisi baru. Seperti dalam surah Al-An'am ayat 145, katakanlah, wahai Muhammad, aku tidak dapati dalam apa yang telah diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya melainkan kalau benda itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi kerana sesungguhnya ia adalah kotor. Namun terdapat fuqaha yang meninggalkan kias dan kaedah umum yang menyatakan bahawa air telaga yang jatuh bangkai itu tadi akan menjadi bersih apabila membuang sebahagian air dan mengisikan air yang baru. Untuk menjadikan hukum tadi telaga tadi hukumnya najis bertukar menjadi suci adalah dengan adanya istihsan dengan darurat atau hajat ini. So caranya adalah dengan membuang sebahagian besar airnya berdasarkan kaedah tadi itulah. So air tadi tu boleh jadi suci semula. Yang kelima ialah istihsan dengan maslahah yang bermaksud berpaling daripada hukum yang sabit dengan nas umum kepada hukum lain kerana maslahah yang berlaku yang menuntut perbezaan hukum tersebut. Contohnya, menurut kias dan kaedah umum, orang yang diamanahkan dengan sesuatu tugas tidak dikenakan ganti rugi jika berlaku kerosakan berdasarkan
umum hadis berikut yang bermaksud tidak dikenakan ganti rugi atas orang yang diberi amanah. Hadis Al-Baihaqi. Namun, terdapat fuqaha yang meninggalkan kias dan kaedah umum yang menyatakan bahawa orang yang diberi amanah ini boleh dikenakan ganti rugi sekiranya benda yang diamanahkan itu berlakunya kerosakan dan apatah lagi berlakunya kecuaian dengan sengaja. Oleh itu, dengan adanya hukum istihsan dengan maslahah ini, orang yang diberi amanah tidak dikenakan ganti rugi, boleh dikenakan ganti rugi sekiranya berlakunya kerosakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada rakan saya tadi. Sekarang saya akan sambung. Nama dia Bilik Amal Hakimi bin Barun Naim. Nombor kad matrik I182032448. Sekarang saya akan sambung dengan istihsan dengan ijaz khafi, iaitu kes tersembunyi. Dia membawa maksud berpaling daripada hukum yang sabit dengan qiyas jali kepada hukum lain yang berdasarkan qiyas khafi yang menurut perbezaan hukum tersebut. Perkara ini berlaku apabila wujudnya dua qiyas dalam sesuatu isu, tetapi qiyas khafi yang paling kukuh digunakan berbanding qiyas jali pada pandangan mujtahid. Sebagai contoh, air liur burung haiwan liar, air liur burung liar seperti burung helang. Kalau menurut kias jali, ia dikira sebagai najis sebab dia dikiaskan dengan air liur haiwan liar lain seperti singa, harimau dan sebagainya. Tapi kalau mengikut kias khafi pula, dia dikiaskan sebagai air liur manusia. Dalam kata lain, hukumnya menjadi suci menurut kias tersebut lah. Maka fuqaha mengatakan bahawa air liur burung liar adalah suci menurut kaedah istihsan ini. Jenis-jenis istishab pula yang pertama, istishab hukum asal sesuatu perkara adalah harus. Setiap perkara yang terdapat di dunia seperti haiwan, tumbuhan atau objek yang tidak ada nas pengharamannya dan ia mempunyai kebaikan, maka hukumnya diharuskan. Perkara ini adalah berdasarkan kaedah istishab hukum asal perkara tersebut adalah harus. Maknanya suatu benda itu masih lagi jadi harus, masih lagi halal selagi mana tak ada dalil yang mengharamkannya. Yang kedua, istishab suatu hukum asal suatu perkara adalah tiada. Jika seseorang itu dituduh melakukan suatu jenayah seperti mencuri, tetapi orang yang menuduh tu tak ada bukti, maka tuduhan tersebut tidak diterima dan orang yang dituduh tu dianggap tidak bersalah. Perkara ini dirujuk berdasarkan istishab hukum asal suatu perkara adalah tiada sehinggalah terdapat adanya bukti seorang itu melakukan jenayah tersebut. Istishab hukum syarak yang sabit dengan suatu dalil. Ini suatu hukum yang wajib ataupun harus yang telah disabitkan dengan suatu dalil akan kekal wajib ataupun harus sehingga ada dalil yang mengharamkannya atau menegahnya. Sebagai contoh, kewajipan solat ke atas lelaki dan wanita. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Tetapi terdapat pula hadis yang menjelaskan golongan wanita yang tidak mendirikan solat apabila tidak suci ataupun haid. Seperti hadis yang bermaksud hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, maksudnya daripada Aisyah bahawa Fatimah binti Abu Hubaish bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aku beristihadah dan tidak suci, adakah aku perlu meninggalkan solat?" Nabi menjawab, "Tidak. Ia hanya darah penyakit, tapi tinggalkan solat pada hari-hari kamu haid, kemudian mandilah wajib dan solatlah." Walaupun terdapat ayat Al-Quran yang mewajibkan golongan wanita mendirikan solat, tetapi hadis ini menerangkan keberadaan wanita yang berada dalam keadaan haid. Wanita tersebut tidak wajib
diharamkan untuk melakukan solat sekiranya dia ada haid. Tetapi sekiranya yang keluar daripadanya adalah darah penyakit, maka dia mesti bersihkan benda tu dan masih lagi kena solat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Syirazi bin Mat Saman. Nombor metrik I18303321. Okay, saya akan menyambung daripada perbincangan kita, iaitu istishab, hukum syarak yang sabit dengan sesuatu bukti. Okay. Jika seseorang itu mempunyai harta seperti rumah, maka hak pemiliknya terhadap rumah tersebut akan kekal sehinggalah terdapat bukti pemilikan yang telah hilang. Contohnya dia menjual ataupun menghibah ataupun mewakaf rumahnya kepada pihak lain. Okey. Maksudnya kalau benda tu selagi tak ada bukti kata benda tu dia buat jual ke dia apa ke, benda tu akan jadi milik dia lagi. Okey, seterusnya istishab hukum am sehingga ada punya pengkhususan. Maksud perkataan am dalam bahasa Arab ialah meliputi semua perkara dan tidak terkecuali walau sedikit pun. Sesuatu dalil yang terdapat dalam am akan kekal dalam keadaan am sehinggalah terdapat dalil yang telah mengkhususkannya. Seperti firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah yang bermaksud, oleh itu, siapa antara kamu yang menyaksikan anak bulan Ramadan, yakni atau mengetahuinya, maka hendaklah dia berpuasa bulan itu. Maka orang yang mengetahui akan hal ini tidak terkecuali daripada untuk berpuasa. Namun ayat am ini telah dikecilkan skopnya oleh kenyataan Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat yang serupa, iaitu sesiapa yang mempunyai keuzuran syar'i dia diberikan kelonggaran untuk tidak berpuasa seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah yang bermaksud siapa yang sakit atau dalam musafir maka bolehlah dia berbuka, kemudian wajiblah dia berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amirul Amin bin Zainal, I171-01940. Bagi tajuk istihsan dan istishab ini, saya akan menerangkan rumusan pada bahagian rumusan. So, rumusan ini bertujuan untuk menerangkan apa yang dimaksudkan dengan istihsan dan istishab secara ringkas dan mudah untuk difahami. Rumusan ini bertujuan mengupas keseluruhan isi perbentangan berserta dengan contoh yang berkait dengan keadaan semasa agar isinya mudah dihadam. Seperti yang telah diterangkan oleh rakan-rakan saya sebelum ini, istihsan dan istishab ini merupakan salah satu sumber hukum tambahan oleh ulama dalam perundangan Islam bagi mengeluarkan hukum yang baru berdasarkan perkara baru yang berlaku. Kebiasaannya, ulama akan menggunakan dua sumber tambahan ini apabila dalil yang khusus berkait sesuatu perkara baru tidak ditemui dalam Al-Quran dan As-Sunnah. So, kita mulakan dengan istihsan terlebih dahulu. Istihsan secara mudahnya untuk difahami adalah dengan meninggalkan sesuatu hukum yang sukar dan menerima hukum yang lebih ringan dan mudah sebab bagi kemaslahatan masyarakat, dan kaedah ini juga diambil berpandukan dalil Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra, yang bermaksud Allah Subhanahu Wa Taala mahu memberikan kemudahan kepada kalian dan dia tidak mahu memberikan kesusahan kepada kalian. Surah Al-Baqarah ayat 185. Maka melalui firman Allah sebentar tadi, ini jelas bahawa istihsan ini sebenarnya merupakan satu usaha untuk mencapai objektif syariah, iaitu mencapai maslahah dan mengelakkan kemudaratan. Dalam perbincangan istihsan, terdapat 6 jenis istihsan. Namun contoh yang akan dinyatakan hanya berfokus kepada istihsan berdasarkan nas. Contoh yang anda boleh lihat pada slide, tertulis perkataan zina. Wala taqrabuz zina innahu kana fahsyatan wa sa'a sabila. Yang bermaksud,
Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan sesuatu jalan yang buruk. Surah Al-Isra ayat 32. So, melalui ayat ini menegaskan larangan Allah Subhanahu Wa Taala agar setiap Muslim untuk tidak mendekati perkara-perkara yang boleh menjerumuskan manusia ke arah zina. Apatah lagi untuk berzina. Namun begitu, situasi kita sedang dipaksa dengan ugutan ancaman kehilangan nyawa jika tidak berzina dengan seseorang. Maka hukumnya menurut Malikiyah adalah diperbolehkan atau diharuskan kerana ini bertepatan dengan hadis Nabi SAW bahawa orang yang dipaksa akan dikira tidak berdosa dan tidak dikenakan hukuman kerana terdapatnya syubhah serta menepati 5 prinsip makasih syariah, iaitu salah satunya keutamaan untuk menjaga nyawa. Okey, melalui Ibnu Abbas meriwayatkan, maksudnya sesungguhnya Allah Ta'ala telah menghapuskan keranaku dari umatku kesalahan dan lupa dan sesuatu yang dipaksa terhadap dirinya. So, melalui contoh yang telah dinyatakan sebentar tadi, inilah macam mana istihsan tu bertujuan untuk meninggalkan sesuatu hukum yang sukar dan menerima hukum yang lebih ringan dan mudah sebab bagi kemaslahatan. So, seterusnya kita pergi kepada istishab. Okey, istishab ini secara mudahnya ialah keadaan sesuatu perkara perlu dikekalkan status asalnya selagi tiada dalil syarak untuk mengubahnya. Jika istihsan bersifat untuk mempermudahkan sesuatu hukum, tapi istishab pula bersifat untuk mengukuhkan lagi kedudukan suatu hukum. Sebagai contoh, hukum dalam penggunaan bahan harian yang mengandungi alkohol. So, alkohol sering dikaitkan dengan najis arak dan terdapat khilaf mengikut pandangan ulama'. Ada ulama' berpandangan bahawa arak dan alkohol haram diminum, tetapi dari segi sifat, ianya bukan najis dan ini berdasarkan bukti-bukti hadis dan firman Allah. Maka barangan beralkohol boleh bawa ke dalam solat kerana tiada najis. Namun begitu, pandangan jumhur Syafi'iyah beranggapan barangan beralkohol tidak boleh dibawa ke dalam solat kerana alkohol dan arak dikategorikan sebagai bersifat najis. So ini contoh istishab. Okey, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu innama khamru wal maisir wala nusabu wala zulamu rijsum min amalin syamasu. Subhanallah. Okey, semula. Ya ayyuhallazina amanu innama khamru wal maisir wala nusabu wala zulamu rijsum min amalin syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bahawa sesungguhnya arak dan judi dan pemujaan berhala dan pengundi nasib dengan batang-batang anak panah adalah semuanya kotor keji dari perbuatan syaitan. Oleh itu, hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya. Surah Al-Ma'idah ayat ke-90. Seterusnya, hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang bermaksud, setiap yang memabukkan adalah arak dan setiap arak adalah haram. Firman Allah serta hadis yang dinukilkan ataupun yang telah dibacakan sebentar tadi mengukuhkan hujah bahawa barangan beralkohol adalah bersifat najis dan tidak boleh dibawa ke dalam solat. Inilah contoh istishab, iaitu mengukuhkan kedudukan sesuatu hukum syarak selagi tiada dalil hukum yang menafikannya. Okey, dua contoh berdasarkan istihsan dan istishab tadi, iaitu arak dan zina. Sebenarnya kedua-dua hukum tu mudah untuk dipatahkan hujahnya. Sebab itulah kenapa istihsan dan istishab ni bukan terdiri daripada 4 sumber hukum yang disepakati ulama', iaitu yang pertama Al-Quran, yang kedua sunnah, yang ketiga ijma' dan yang keempat qiyas. So, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.
Okey, seterusnya kita masuk kepada kesimpulan. Okey, kesimpulan istihsan ni iaitu pengertian yang diberikan oleh ulama mazhab Hanafi dan Maliki. Penggunaan al-istihsan menurut pendapat mereka bukanlah dengan berdasarkan akal dan nafsu semata-mata. Namun Imam Syafi'i menggambarkan penggunaan al-istihsan dengan berpandukan akal semata-mata tanpa dalil syarak. Sebab itulah beliau menolak berhujah dengannya. Okey. Maksudnya kat sini mazhab Hanafi dan Maliki ni mereka menerima al-istihsan ni disebabkan jatuhnya satu hukum dalam menggunakan istihsan ni bukan menggunakan akal dan nafsu semata-mata saja, tapi Imam Syafi'i pula menolak sebabkan al-istihsan ni dia dilakukan ataupun hukumnya dikeluarkan tanpa berdasarkan dalil. Jadi Imam Syafi'i merasa jadi pengeluaran ini macam mengikut nafsu lah. Okey, perselisihan berlaku antara mazhab-mazhab mengenai kehujahan al-istihsan merupakan perselisihan dari segi lafaz sahaja. Mereka tidak ada perselisihan kerana matlamat mereka adalah satu, iaitu membawa kebaikan untuk masyarakat agama dan membawa kebenaran serta berhati-hati atau teliti dalam mengeluarkan satu hukum. Okey. Maksud kat sini dia perselisihan yang berlaku ni sebab sebenarnya dia untuk menjaga permasalahatan hukum yang akan keluar tu nanti kan. Dia untuk nak jaga hukum tu supaya dia lagi kukuh. Macam tu saja. Tapi tak ada pun perselisihan lain antara mazhab daripada Imam Syafi'i, Hanafi atau Maliki, hanya daripada segi lafaz saja perselisihannya. Okey. Seterusnya istishab. Para ulama keempat-empat mazhab iaitu Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi dan Imam Hanbali menerima al-istishab sebagai dalil hukum syarak. Ia berhujah penerimaan ini memandangkan jika sesuatu hukum itu dianggap tidak berkekalan walaupun tiada dalil lain yang mengubahnya, ia akan menyebabkan syariat tidak akan berkekalan. Contohnya solat fardu. Ia telah difardukan kepada umat Islam sejak Nabi Muhammad SAW kembali daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj sehinggalah sekarang dan akan datang, dan tiada dalil yang membatalkannya. Namun begitu, ada sebahagian ulama yang menolak kaedah al-istishab ini seperti generasi awal ulama mazhab Hanafi dan kebanyakan ulama kalam. Okey, itu saja sekian daripada saya. Terima kasih.